manisnya madu. Itulah dia topik kita. Makanan manis ni madu kan. Bukannya madunya itu. Ini madu makan gitu. Okey. Jadi kepada anda semua, sebelum kita nak bawa anda apakah menu yang nak kita ajar pada anda bagaimana kita nak menggunakan madu, nak masak apa, nak buat apa, kita tanya dulu orang pengusaha ladang madu. Sebab apa? Kalau kita nak cerita pasal madu, semua orang boleh cerita. Ini kita bawakan yang mengusaha ladang madu supaya kita dapat info terkini, cerita yang sebenar-benarnya tentang keistimewaan madu dan khasiatnya. Saya bawakan kepada anda ini dia Encik Hasikin Mat Soho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan lebih dikenali sebagai Pak Long. Lebih selesa kalau saya nak panggil Pak Long itu kan. Okey, Pak Long, saya kagum sebenarnya bila saya di belakang tapi tadi saya tanya dengan Pak Long tentang dah 15 tahun Pak Long mengusahakan ladang madu. Jadi Pak Long boleh tak bagi kongsi ilmu sedikit sebab dekat Malaysia ni macam-macam madu ada. Tapi kita tak tahu yang mana satu madu jenis apa, ini warna macam mana, keunikan madu dan jenis-jenis madu. Okay. Macam cerita Pak Long. Dia sebenarnya spesies lebah ni, orang kata dia keluarga Apis lah. Keluarga Apis ni kalau spesies dia ada dalam 9 jenis. Yang paling popular kita Apis dorsata atau lebah tualang. Ini lebah-lebah liar lah. Itu Apis carana. Carana. Lebah ni dia kecil sikit pada lebah tualang. Dia suka buat sarang dekat sorok-sorok sikit lah. Dekat almari, dekat tu. Dia tak macam tualang. Tualang ni dia buat sarang terbuka. Dia besar. Dia paling besar. Lepas tu lebah floria ataupun kampung panggil lebah lalat. Ini tiga ni dia kategorikan lebah hutan lah dekat Malaysia. Dan lebah ternak pula dia ada kategorikan Apis juga, keluarga Apis mellifera. Itu lebah ternak. Itu lebah sebenarnya itu lebah Eropah, bukan lebah tempatan kita lah. Yang tiga tadi tu memang untuk tempatan kita yang biasa lah. Dan kita nak tahu juga tentang khasiat makan madu ni untuk kekalkan nutrisi. Ada yang cakap nampak yalah seperti mana yang kita tahu daripada zaman dulu lagi kan, zaman-zaman abad keberapa dulu madu ni menjadikan satu makanan yang asas untuk diorang jugalah. Dialah pemanis, dialah bagi khasiat untuk kuat kan, dan dia pengganti juga kepada gula. Jadi macam mana mesti ada pantang larang sebenarnya kalau kita nak kekalkan nutrisi madu ni. Cuma macam mana kita nak jaga pantang larang tu? Ada yang kata kalau kita nak makan madu jangan pakai sudu besi. Ada juga. Kena pakai plastik, kena pakai sudu kayu. Betul ke tak betul? Ni pengusaha ladang bercakap. Mai kita dengar. Okey, sebenarnya kita ni terlalu kadang-kadang nak cari madu mana lebih baik, mana lebih. Sebenarnya madu ni semua jenis madu yang hasil oleh lebah, madu ni sama semua. Hebatnya madu sebenarnya kerana seimbangnya nutrisi dalam dia. Saya cerita pasal tak mau cerita pasal saintifik sangat kan lagi rumit. Okey, sekarang kita ringkas. Contoh sini lah. Bila kita makan madu, 2 sudu sebelum sarapan, 2 sudu sebelum tidur, maksudnya kita dah makan sayur, dah makan buah, dah makan daging, dah makan ikan. Maksudnya kita dah komplit untuk nutrisi. Tapi saya tak cerita pasal kenyang lah. Kalau kenyang kita kena sumbat perut tu penuh-penuh baru kenyang. Cerita pasal nutrisi. Bila komplit nutrisi, kita masalah penyakit kita pasal kita tak ada makanan seimbang tiap-tiap hari kat rumah kita. Maksudnya jadi dia kalau boleh madu mengimbangkan dia balik. mengimbang, komplit dah. Seperti mana yang kita tahu, madu ni pun makanan sunnah betul. kan. Okey, korang kalau rasa dah macam nak tanyalah tentang apa khasiat madu ke, nak bercakap dengan Pak Long ke, boleh telefon kita 03 893 89389647. Dan boleh juga komen atau beri pandangan kepada Mingguan Wanita. Okey, boleh pergi je dekat kita orang punya IG @mingguanwanita ataupun pergi saja dekat laman web kami www.mingguanwanita.com.my. Okey, nak telefon sekarang, boleh cakap dengan Pak Long. Nak tahu pasal madu, tanya madu makan. Jangan salah. Dan berapa lama sebenarnya Pak Long buat ladang? Saya sebenarnya daripada nak kalau betul-betul kita fokus pada 15 tahun lebih lah. Saya dah ni. Asal ni saya memang untuk borong. Saya untuk borong. Saya tak ada satu jenama macam ni lah.
madu Pak Long ni. Cuma sebagai produk, tapi saya fikir baik saya jadikan satu produk supaya saya senang untuk minta kelulusan daripada KKM, nak minta halal, nak minta apa sijil autentik. Okey, satu lagi. Bila cerita pasal madu, saya kena tanya dengan Tokey Ladang. Macam mana kita nak tahu madu ni original atau tidak? Itu paling penting sekali. Betul. Sebab kita tengok kat pasaran terlalu banyak warna dia. Macam mana kita nak tahu? Ya, betul. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya tak ada kayu pengukur yang paling tepat untuk tahu madu tu asli tak asli. Sebab ada yang cakap kalau kita bola petak ais bila keras nampak macam tu, banyak gula lagi. Betul. Sebenarnya cara test tu macam cara lama-lama. Bukan dia tak tepat. Maksudnya macam ni lah. Kalau orang test, selalulah dia orang ambil madu, dia letak dalam air, madu asli akan turun mendak ke bawah. Tapi itu tak adil kalau kita gunakan madu tualang. Madu tualang kandungan air dia tinggi. Maksudnya dia tak akan jadi macam tu lah. Maksudnya kat situ dia cuma uji kelikatan. Maksudnya tak tepat. Tak tepat. Okey, macam Pak Long sendiri, macam mana Pak Long nak tahu asli atau tidak? Okey, daripada pandangan mata kasar, sentuhan, kita tak akan boleh tahu madu tu asli tak asli. Tapi ada cara kalau kita cium madu ni, dia ada bau bunga-bunga sikit. Ada aroma bunga tu. Kalau kita rasa dia manis dia berat sikit. Kalau bau tu, kalau selalu macam air gula, dia mesti macam tengik sikit. Kalau air gula. Kalau madu, manis dia tu, dia kalau kita cium, dia akan bau bunga-bunga. Bau bunga. Tapi itu pun akan mengelirukan juga. Ada juga cara dia orang nak tipu, supaya ada rasa bau bunga, dia akan gunakan air tebu masam. Dia akan masak, dia akan ada bau-bau bunga juga. Campur tu juga. Itu maksudnya, itu sekali kata tak tepat. Maksudnya yang paling tepat adalah untuk test lab. Test lab paling tepat. Itu tak boleh nak elak dah pasal tak ada kayu pengukur. Kalau tak test, kita boleh test contoh macam kek tadi untuk kelihatan saja. Lepas tu dia tak adil dengan madu. Pasal madu lain bunga, lain rasa, lain rupa. Lain cuaca, lain kelembapan udara, lain dia punya sifat. Maksudnya kelikatan dia, macam-macam Okey, sifat. baik Pak Long. Sekarang ni sebenarnya saya nak anda semua kalau nak yang original pergi kat ladang Pak Long. Ataupun Pak Long ni jual ni kat mana? Dan bagaimana orang nak dapatkan madu Pak Long ni? Apa ke nama ni Pak Long? Madu Pak Long. Madu Pak Long, madu hutan. Korang tak payah masuk hutan, korang dapatkan madu Pak Long, madu hutan. Jadi dia pun dah ada dekat stick macam ni. Sayang. Macam ni stick ni kita gunakan madu ternak. Ni madu ternak. Jadi kat mana Pak Long bagi tahu? Kita tempat kilang proses kita dekat Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah. Masjid Melaka. Kita selalu kalau kita jual pun kita tak ada jual direct macam tu, kita letak kat kedai-kedai lah. Kedai dekat farmasi, dekat kawasan Melaka. Tapi kalau dekat luar pada Melaka tu minta maaf lah pasal saya masih tak mampu lagi nak hantar pasal stok dia bergantung pada keadaan cuaca bunga dia. Pasal kita kalau madu hutan kita tak boleh nak janji dengan dia orang 1 bulan 1 tan 2 tan tak ada. Sebenarnya kan saya banyak nak tanya dengan Pak Long ni, tapi masa tak mengizinkan. Saya nak tanya yang macam kerak-kerak dia tu kan. Apa dia panggil tu? Dia kalau kat keladak. Dia bukan yang orang boleh makan macam tu je tadi saya nampak tadi. Lilin dia. Dia honeycomb lilin sekali. Dia tu. Sekarang kalau kita nampak lilin tu kan banyak kat pasaran kan. Betul ke tidak ke? Ada yang boleh buat, betul tak? Alah, kenapa cepat sangat? Tak apalah Pak Long, nanti kita sembang dengan Pak Long lagi ya. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. So korang boleh pergi dekat, ada FB? Ada FB Madu Pak Long Senang Berhad, Instagram Madu Pak Long Senang Berhad, lepas tu YouTube dekat Pemburu Lebah Madu Pak Long. Alhamdulillah, Pemburu Lebah Madu Pak Long. Dekat YouTube tu saya ada cerita macam-macam cara. Jadi nanti tak apa, nanti saya subscribe Pak Long. InsyaAllah. Lepas tu Pak Long subscribe saya juga. Dah tentu. Okey, baiklah, itulah dia tentang kita dah tanya pakar yang punya ladang madu sendiri yang beritahu kepada anda. Jadi kita pandai-pandailah memilih. Tak payahlah nak judge orang tu betul ke tak betul ke. Sebab Pak Long sendiri kata kalau kita nak tengok memang kita tak boleh nak ukur dengan pita pengukur. Okey, baiklah. Kita pandai-pandailah kena bijak sebagai pengguna sebenarnya. Okey. Kita akan bersama dengan chef kita sebentar saja lagi. Apakah menu yang disediakan menggunakan bahan madu dalam kita punya masakan. Semuanya dalam Minggu Wanita. Selepas ini janji.